Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli panel kita. Okay, hari ini kita ingin di dalam satu forum kita ingin membincangkan reka bentuk kurikulum di Malaysia. So hari ini saya memperkenalkan ahli panel untuk hari ini iaitu Cik Nur Hazira binti Ahmad Ehsan dan juga kepada Siti Farhana binti Abdul Rahman. Dan saya sebagai moderator iaitu Siti Munira binti Muhammad Nasir. Okey. Hari ini kita nak membincangkan reka bentuk kurikulum di Malaysia. So saya nak tahu apakah definisi reka bentuk kurikulum ini. Kita akan teruskan kepada Cik Nur Hazira. Teruskan, silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, kita perkenalkan dulu apakah itu reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum ini menurut kepada TILA 1949 merupakan satu alternatif prosedur dalam merangka, menerapkan dan menilai suatu kurikulum. Iaitu di mana apabila reka bentuk kurikulum itu dibina, dia mestilah perlulah dirangka terlebih dahulu, kemudian diterapkan kepada dalam pembelajaran dan pengajaran, dan akhir sekali kita menilai reka bentuk itu sendiri. Okey, seterusnya. Apakah itu bentuk orientasi reka bentuk kurikulum itu sendiri? Okey, terima kasih. Okey, kita melihat pula kepada orientasi reka bentuk kurikulum ini yang menjadi landasan bagi satu kurikulum itu berjalan dengan lebih teratur dan terancang. Okey, orientasi reka bentuk kurikulum ini terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, kurikulum berpusatkan pelajar. Yang kedua, kurikulum berpusatkan akademik. Yang ketiga, kurikulum berpusatkan masyarakat. Dan keempat, kurikulum elektif. Okey, kita lihat kepada orientasi reka bentuk kurikulum berpusatkan kepada pelajar ini. Dia berfokus kepada potensi murid, pengajaran mengikut minat murid, organisasi kurikulum berorientasikan aktiviti dan membina pengalaman pelajar. Sebagai contoh, Sekolah Sukan Bukit Jalil yang mempunyai kurikulum berpusatkan kepada pelajar, iaitu minat pelajar itu sendiri dalam bidang sukan. Jadi apabila pelajar itu minat kepada sukan, pelajar boleh masuk ke sekolah tersebut, dan daripada sekolah tersebut dapat melahirkan pelajar yang berpengalaman dalam bidang sukan itu sendiri. Yang kedua, orientasi berpusatkan akademik itu iaitu berorientasikan subjek dan pengetahuan. Kurikulum itu berpusat isi kandungan, iaitu proses mengingat dan memahami. Pengajaran kurikulum itu secara terpisah mengikut bab dan topik. Pengajaran dia secara mendata dan juga menegak, iaitu di mana akademik ini setiap subjek merangkumi beberapa topik dan juga subtopik. Jadi setiap subjek itu berpusatkan kepada akademik itu daripada menggunakan taksonomi Bloom, iaitu daripada topik yang mudah kepada topik yang lebih sukar. Manakala berpusatkan masyarakat ini pula adalah berorientasikan kesejahteraan masyarakat, berasaskan pemikiran manusia yang merupakan makhluk sosial yang hidup bersama dan ada kalanya mempunyai konflik. Jadi isi kurikulum itu sendiri berbentuk kepada masalah sosial. Contohnya subjek civic yang mengandungi tata cara kehidupan bermasyarakat dan juga dan negara. Manakala elektif ni pula adalah gabungan keseluruhan kurikulum, iaitu daripada berpusatkan kepada murid, berpusatkan kepada masyarakat dan berpusatkan kepada akademik. Okey, saya tambah sedikit moderator. Pola reka bentuk kurikulum ini terbagi kepada 4 proses dia, iaitu pertama perancangan, kedua objektif, ketiga proses dan yang terakhir adalah hasil reka bentuk. Okay, kita melihat kepada perancangan. Yang pertama iaitu perancangan. Setiap perkara perlulah dirancang dengan lebih teratur, iaitu perancangan ini adalah perancangan berpandukan topik ataupun subtopik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus. Contohnya,
setiap guru mestilah adanya GSKP, RPT, RPH, di mana RPT ini mengandungi secara ringkas dan umum mengenai pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran. Manakala RPH ni pula perlulah disediakan sebagai satu rekod khas yang dirangka dan disediakan oleh guru itu sendiri sebelum menjalankan sesi PDP. Ia merupakan juga sebagai satu panduan dan rujukan kepada guru dalam menyampaikan PDP kepada murid dengan lebih terancang dan efektif. Yang kedua pula adalah objektif. Objektif ini telah ditetapkan dan selaras dengan keperluan murid, masyarakat, pandangan daripada pakar-pakar dalam bidang berkenaan. Pola yang ketiga adalah proses, di mana proses ini diperlukan interaksi antara guru, murid, bahan dan pengetahuan, iaitu di dalam proses ini berlaku di dalam sesi PDP, iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Daripada perancangan yang telah dihasilkan itu, kita bawa kepada proses itu. Dan daripada reka bentuk kurikulum itu, kita akan dapat menghasilkan, iaitu melahirkan insan yang seimbang daripada segi aspek intelek dia, rohaninya, emosinya dan jasmaninya, daripada sudut pemikiran mereka yang berbeza setelah mendapat kurikulum itu sendiri. Okey, faham. Okey, itu adalah penerangan mengenai apakah itu reka bentuk kurikulum di Malaysia dan juga bentuk kurikulum pelaksanaannya di sekolah, betul? Okey, seterusnya kita nak kongsikan macam mana penyusunan reka bentuk dan model kurikulum yang kita gunakan di Malaysia. Kita teruskan kepada panel seterusnya. Puan Siti Farhana. Silakan. Terima kasih kepada Cik Moderator. Saya akan menerangkan tentang prinsip penyusunan dalam reka bentuk kurikulum. Terdapat dua jenis. Yang pertama, dimensi menegak dan yang kedua, dimensi mendata. Dimensi menegak ini, kurikulum dibina berdasarkan taksonomi Bloom, manakala dimensi mendata, kurikulum dibina dihubungkaitkan dengan persekitaran murid. Dan kita akan lihat serba sedikit berkenaan dengan dimensi. Dimensi menegak mempunyai dua unsur. Yang pertama, principle of continuity, kesinambungan, bermaksud pemeringkatan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid sejajar dengan pertumbuhan fizikal, mental serta usia, mempunyai kesinambungan yang lancar, dimulai dengan peringkat asas hingga ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kurikulum yang dibina pada peringkat prasekolah dimulai dengan memperkenalkan huruf ABC dan apabila mereka masuk ke peringkat sekolah rendah, mereka akan diajar untuk membina ayat dan membuat karangan. Prinsipal yang kedua iaitu principle of sequence, iaitu urutan, jumlah ilmu, kemahiran dan nilai yang dilaksanakan dalam pembelajaran merentas waktu, pembelajaran secara berterusan dan berturutan berdasarkan pengalaman lalu. Seperti contoh yang saya telah sebutkan tadilah. Okey, yang ini pula adalah dimensi mendata, mempunyai tiga unsur. Yang pertama, prinsip skop, keluasan dan kedalaman kandungan pengajaran berkaitan dengan tahap pendidikan. Murid boleh menguasai mengikut tahap pendidikan dan kognitif. Bermaksud, skop kurikulum itu perlu sesuai dengan tahap pendidikan, tidak boleh terlampau tinggi dan terlampau rendah. Manakala prinsip yang kedua, principle of integration, pengalaman pembelajaran dihubung kait dengan elemen kurikulum, iaitu bahasa, ilmu, kemahiran, teknologi, inovasi, kreatif dan keusahawanan, menjadikan pembelajaran bermakna dan menyuruh. Maksud sepanjang proses pembelajaran itu perlu ada hubung kait dengan kemahiran membaca, menulis, mendengar dan sebagainya. Dan unsur yang terakhir iaitu prinsip imbangan, bermaksud kadar agihan, kepadatan muatan dan kesesuaian dengan masa pembelajaran. Bermaksud isi kandungan kurikulum itu perlu bersesuaian dengan masa yang diperuntukkan untuk sepanjang proses pembelajaran itulah. Sebagai contoh, subjek matematik kita lebihkan masa daripada mata pelajaran yang lain.
Okey, itu adalah dimensi mendata dan dimensi menegak untuk prinsip penyusunan kurikulum. Dan untuk model kurikulum pula, boleh saya teruskan, Puan Moderator? Boleh, tak ada masalah, teruskan Puan. Okey. Untuk model kurikulum di Malaysia ni, kita menggunakan model kurikulum Rational Taylor iaitu pada tahun 1949, dan model ini adalah model kurikulum yang pertama dan memang banyak digunakan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang kedua, fokus kepada pembelajaran terarah, terancang dan terurus oleh pihak sekolah, bermaksud kurikulum yang ada itu diurus oleh pihak sekolah sepenuhnya. Yang ketiga, pendidikan adalah proses pembentukan tingkah laku pelajar. Dan yang keempat, model kurikulum ini adalah berdasarkan 4 persoalan dan 4 komponen yang telah diutarakan oleh Taylor sendiri. Dan ini adalah contoh ataupun persoalan yang telah diutarakan oleh Taylor. Yang pertama adalah objektif. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai? Dan yang kedua, kandungan. Apakah bentuk pengalaman pendidikan untuk memastikan tujuan dicapai? Ketiga, kaedah yang digunakan sepanjang proses pembelajaran. Bagaimanakah pengalaman pembelajaran dapat diolah secara berkesan? Dan yang terakhir adalah penilaian. Bagaimanakah dapat dipastikan tujuan pendidikan telah dicapai? Bermaksud tercapai tak objektif pembelajaran tu pada akhir. Okey, faham. Okay. Oh, okey. Jadinya daripada 4 persoalan tu, apa nak diceritakan, apa pengalaman pembelajaran yang kita boleh ceritakan melalui model Taylor tu tadi? Bermaksud dalam model kurikulum di Malaysia ni, kita mengambil model kurikulum yang telah diutarakan oleh Taylor dan kita masukkan dalam penulisan RPH kita. Yang pertama, kita kena ada objektif pembelajaran. Yang kedua, kita kena tentukan kandungan sepanjang proses pembelajaran, apa yang kita nak sampaikan kepada murid. Yang ketiga, apa kaedah yang kita nak gunakan. Semua tu kita perlu tulis di dalam RPH secara tersusun agar pembelajaran tu akan berlaku secara sistematik dan berkesanlah pada akhirnya. Okey, terima kasih kepada Puan Farhana atas perkongsian kepada bentuk daripada model kurikulum tadi, daripada model Taylor. Model Taylor. Okey. Okey, saya pun ingin membentangkan reka bentuk kurikulum kebangsaan, di mana dia adalah bersifat mempunyai plan dan struktur yang jelas untuk supaya tidak menjadi kekeliruan kepada sekolah-sekolah ini, supaya dia ada mempunyai guideline tu juga. Dan prinsip ini juga adalah termasuk kurikulum dan juga co-kurikulum sebenarnya. Dan sebenarnya dia adalah bagus adalah untuk menanamkan dan mempertingkatkan moral pelajar itu sendiri, supaya dapat membantu perkembangan murid dari segi jasmani dia, rohani dan juga emosi dia. Okey, apakah yang kita nak terangkan? Apakah peringkat kebangsaan tu? Okey. So dia adalah perlu dia perlu bersifatkan pelajar, betul. Dia bersifatkan akademik dan juga bersifatkan masyarakat. Jadinya, apakah yang saya nak memperterjemahkan sistem kepada sistem pendidikan Indonesia ialah dia ada 3 peringkat, iaitu dia ada perancangan. Bila ada perancangan, ada pelaksanaan. Bila ada pelaksanaan, dia ada penilaian. Okey, apa yang perancangan yang perlu dibuat? Perlu ada misi dan visi. Perlu ada falsafah pendidikan. Perlu ada matlamat. Perlu ada objektif serta ada organisasi kurikulum itu sendiri. Okey, kemudian bila ada pelaksanaan itu, so pelaksanaan itu bermula daripada pusat. Lepas tu kemudian pergi ke negeri. Pergi negeri, pergi ke daerah. Pergi daerah, pergi ke sekolah. So pergi sekolah ke bilik darjah.
Bila ada berlakunya pelaksanaan kurikulum di 5 tempat ini, maka ada penilaian kurikulum. Maka akan menilai keberkesanan kurikulum itu sendiri. Jadinya bila ada maklum malas daripada pelaksanaan tu, perancangan, jika ada perlu maklum balas, perlu direka bentuk semula kurikulum itu dan perlu penambahbaikan. Itu adalah penterjemahannya dalam sistem pendidikan peringkat kebangsaan. Okey, setakat ini panel-panel bersetuju tak dengan apa yang saya cakap? Adakah benar? Okey, saya bersetuju dan boleh saya buat kesimpulan terus ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, pada saya model kurikulum di Malaysia ni kita dah nampak teratur lah mengikut dia punya prosedur, mengikut dia punya cara pelaksanaannya tu dianggap teratur. Sebab tu Malaysia mengambil model kurikulum Taylor ini sebagai satu cara untuk menyusun kurikulum daripada peringkat bawah sehinggalah peringkat yang paling atas iaitu peringkat universiti. Jadi saya nampak dekat situ pendidikan di Malaysia ini mengikut susunan yang terbaik lah untuk menjadikan proses pembelajaran itu berlaku secara berkesan kepada murid. Betul, benar sekali apa yang kita dapat daripada kita iaitu Puan Siti Farhana, di mana kurikulum itu adalah sangat bagus mengikut model Taylor. Betul. Okay. Okey, so sampai sini sahaja kita punya perbincangan mengenai kurikulum bentuk kurikulum di Malaysia. Itu sahaja. Terima kasih kepada Puan Siti Farhana dan juga Cik Nur Hazira di atas perbincangan pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.